يصلون. Ini pun dah cukup dah jadi nasihat untuk tahun. Sekali lagi, فلما رأيت كثيرا من طلاب العلم في زماننا يجدون إلى العلم ولا يصلون. Abdullah Hakim terjemah. Faham? Sekali lagi baca kuat sikit. فلما رأيت كثيرا من طلاب العلم في زماننا يجدون إلى العلم ولا يصلون. Aku melihat kebanyakan penuntut-penuntut ilmu mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu dan mereka tak berputus asa. Ini pun satu perkara yang perlu diberi perhatian. Kita kena latih, ni Ustaz Abdul Hamid dia selalu pesan. Kita kena latih bahasa Arab ni, cakap segi bahasa Arab. Kita kena latih dari segi bahasa Arab ni, sama ada kita baca ataupun kita dengar, kita tak perlu terjemah dalam otak, faham tak? Ada orang dia faham bahasa Arab macam ni. Contohnya perkataan ni keluar, dia terjemah dulu dalam otak dia, lepas tu baru dia dapat lontar. Dia bukan perkataan tu menyinggah fikiran dia, terus dia faham. So dia kena proses terjemahan dulu, jadi lapis nombor 2 baru faham kan. So, contohnya bahasa kita orang lontarkan percakapan, terus kita dah proses makna dia kan. Betul tak? Jadi kita kena usahakan dalam bahasa Arab seperti itu juga. Faham tak? Kena usaha. Jadi usaha dipanggil kemahiran mendengar. Dulu masa kita belajar, cara dia duk bayan Arab. Tapi sekarang dah tak ada bayan Arab. Dalam markas kan, bayan Arab, sama ada main ataupun side terjemahan. So itu digunakan untuk latih dengar. Dengar, orang cakap terus faham. Kalau latihan tu tak dibuat, maka kita akan lemah. Lemah. Tapi bila latihan tu dibuat, mula-mula mungkin orang tu bayan, kita hanya faham 20%. Dia bila bayan, dia masalah, dia cakap lehjah, dia cakap lorak, cakap laju. Itu semua perlu kecepatan dalam otak kita untuk proseskan. So, tapi apa, kita dengar je, dengar, lama-kelamaan dia akan meningkat 30, 40, sehingga maknanya ke arah maksimal kan. Jadi itu kena diusahakan. Sebab kita belajar agama kan, kita duduk di line ni, maka itu semua benda yang kita kena ada. Khususnya buat usaha dakwah, lagilah terjemahan kan. Terjemahan selari, bukan terjemahan selari, itu lagi susah. Faham terjemahan selari? Terjemahan selari tahu? Bin Daud. Dekat Arab Saudi dia ada kedai nama Bin Daud. Tahu? Kedai besar, Buncit depan Masjid Haram. Bin Daud. Betul lah, gelap pula. Tengok toke dia Ammar bin Daud. Bukan Bin Daud. Dia satu lagi terjemahan selari. Itu lagi susah. Faham? Terjemahan selari itu maksudnya macam malam markas, istimak ke, bayan, kita dengar dan kita terus terjemah. Itu panggil terjemahan selari. Terus itu lagi susah lah. Satu, kita terjemah daripada Arab ke Melayu senang sebab bahasa kita. Kita olah je lah bahasa kita, tinggal nak faham je benda apa dia cakap. Satu terjemahan, orang tu cakap, kemudian kita terjemah. Cakap, terjemah. Satu lagi, dia cakap terus terjemah kan, pakai. Dua-dua tu dia kemahiran lain-lain. Betul tak?
Kalau orang tu cakap, kita terjemah, kita perlu kemahiran ingat. Faham tapi tak ingat, tak ada terjemah. Macam Ustaz Azim 20 minit boleh terjemah. Bayan munasahah kan 20 minit. Orang tu cakap 20 minit, betul baru kita cakap. Kamu ingat senang? Bila tanya Ustaz Azim macam mana dapat buat macam tu, dia kata kita gantung pada Allah. Gantung kemahiran sendiri, payah juga. Khususnya kalau orang tu bayan benda yang rumit kan, benda yang fakta, susah, sulit. Benda yang bukan bercantum-cantum dia punya ayat ni. Kalau kisah senang nak ingat kan, tapi kalau jenis dia suka. Jadi kalau selari daripada Melayu ke Arab, Arab ke Melayu, so itu semua perlu latihan. Okay? Jom. Betul ke terjemah dia? Apa? Yajiduna ilal ilmi wala yasilun. Terjemah apa? Wala yasilun. Wala yasilun. La yasilun, mana apa? Mereka berusaha menuju ke arah ilmu, tetapi tidak apa? Tidak sampai. Betul? Dia kalau naik kapal terbang tu, dia ada naik, departure, satu lagi apa? Satu dipanggil apa? Arrival. Kalau departure maksudnya terbang kan. Dia panggil macam contohnya kita nak tanya, bila kamu punya waktu departure, terbang? Dia panggil mau'idul iqla'. Kalau terbang iqla'. Sampai usul ni tak payah bagi tahu lah semua. Tahu usul mana sampai kan? Sampai. Dia usaha untuk capai ilmu tapi tak sampai. Belajar sampai tahun 8 tapi macam tak dapat dia punya tu, catch up ilmu. Kenapa berlaku? Betul tak? Betul. Wa min manafi'ihi wa thamaratihi yuhramuna lima annahum akhta'u tara'iqatu wa taraku syara'itahu. Wa min manafi'il ilmi wa thamaratihi yuhramun. Ini cuba tengok pengarang ni tahun bila? Tak ada. Beliau wafat tahun bila? Tak ada. Awal lah, tahun yang awal. Beliau melihat, kata penuntut ilmu pada zaman beliau ni banyak. Zaman dulu lagi orang banyak belajar daripada zaman sekarang. Sebab waktu itu orang belajar ni, orang yang belajar agama ni dihormati. Dia tak macam zaman sekarang, ada kedudukan, boleh masuk istana. Zaman dulu kan, mana ada macam fenomena zaman sekarang. Orang yang belajar dunia yang tak ada dulu kan macam tu, dibawa depan oleh khalifah, diberi gaji yang bagus daripada wakaf. Jadi orang suka belajar. Tapi dalam majlis, satu majlis sampai 5,000 orang belajar hadis je, mana ada kan sekarang. Tapi dia kata banyak orang belajar, tapi yang sampai itu sikit. Wa min manafi'il ulumi wa min manafi'il ilmi wa samarati yuhramun. Dan dia kata banyak penuntut ilmu dimahrum, termahrum, terhijab, terhindar daripada mendapat manfaat ilmu dan buah hasilnya. Tak dapat. Maksudnya dia habis belajar tapi tak nampak dia ni macam orang belajar. Jadi sebab apa berlaku macam tu kan?
Benda zaman sekarang pun sama. Apatah lagi lah zaman sekarang. Kalau zaman dahulu pun seperti itu. Jadi kita yang belajar ni sepatutnya begitulah. Maksud kita faham. Dia koreksi diri sendiri. Saya ni dah belajar lama, tapi menafan ilmu ni ada tak kesan-kesannya dalam diri saya? Contohnya tak ada. So kalau tak ada, kita kena periksa apa sebab dia. Itu orang yang berfikir. Dia buat diagnosis kan. Bila ada masalah, apa sebab dia berlaku macam tu. Kalau Allah Ta'ala sayang sama Allah Ta'ala bagi dia fikir benda tu. Dia fikir, oh tak boleh dah ni, dah tahun 6. Yang buat yang nabek, yang you nabek pun tak perasan, tak boleh ni. So ada perlu dibaiki. Okey lagi. Lima annahum akhtau tariqatu wa taraku syara'iqahu. Simple je dia kata. Sebab dia li tu lam sababiyah, sebabnya lima akhtau tariqahu. Kerana mereka akhtau tariqahu, mereka tersasar daripada jalan-jalan nak dapat ilmu. Dia punya logik dia simple je. Nak belajar ilmu ada syarat dia. Kamu ikut syarat, kamu dapat. Macam benda lain, nak dapat benda ni dia ada kaedah-kaedah dia. Tak ikut kaedah tak dapat. Dia rupa-rupanya pelajar ilmu tu tak dapat hasil sebab dia belajar tapi cara belajar tak betul. Jalan lalu tak betul. Tak dapat. Lima akhtau tariqahu, kerana mereka tersasar daripada jalan-jalan ilmu dan wa taraku syara'iqahu, meninggalkan syarat-syarat ilmu. wa kullu man akhta'a at-tariqa dhalla. Bas. Betul tak? Simple tak dia punya kaedah dia? Dia tak perlu nak heran, kenapa aku tak faham? Dia buat heran pula. Kenapa tak boleh baca? Dia heran. Dia tahulah kenapa dia tak boleh kan. Dia punya kaedah simple. Siapa yang tak lalu jalan yang betul, dia akan sesat. Bas. Wa kullu man akhta'a at-tariqa dhalla. Kemudian fala yanalu al-maqsuda. Maka dia fala yanalu, maka tidaklah mendapati ia akan maksud. Qalla au jalla. Sedikit pun terdapat, banyak lagi terdapat. Jalla tu banyak, qalil sikit. Qalil wa jalil kan. Jalil ni banyak, besar. Kemudian aradtu wa ahbabtu an ubayyana lahum tariqat. Jadi aradtu tu dia jawab kepada apa? Lamma. Faham? Bila aku tengok perihal pelajar zaman ni, begitu banyak orang syok belajar agama, tapi tak dapat. Maka mahulah aku aradtu wa ahbabtu an ubayyana lahum tariqat ta'limi. Tariqat ta'limi lagi ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidati ulil ilmi wal hikam. ta'lim ke ta'allum? Nama kitab apa? Ta'limul muta'allim, tariqat ta'allum. Ta'allum kot. Ta'allum. Mungkin cuba cek. Sebab nama kitab ni memang Ta'limul muta'allimi tariqat ta'allum. Mengajar orang yang belajar cara belajar. Belajar mungkin belajar agak cara dia meredah je. Faham? Ada orang dia belajar, dia kata dia ada otak, dia ada akal, dia boleh belajar. Tak, ada dia banyak cara. La'ala sawab ta'allum. Cek muskal. Kemudian ala ma ra'aitu fil kutubi. Ya, jadi semua maklumat dalam kitab ni yang aku tengok dalam kitab-kitab, yang aku dengar daripada guru-guru nasihat. Wa sami'tu min asatidati ulil ilmi wal hikam. Kemudian raja'a ad-du'a li min ar-raghibin fihi al-mukhlisin. Kemudian bil fawzi wal khalasi fi yaumiddin. seterusnya ba'da mastakhartu Allah Ta'ala fihi. Aku dah istikharah, nampak hati lapang, memang benda ni kena buat. Ajar orang cara belajar. Dan Allah Ta'ala berkati kitab ni
semua orang ambil faedah. Ni antara kitab yang paling masyhur lah. Terjemahan pun ada dalam Jawi. Kitab Jawi kan. Jadikan kitab cara belajar. Kalau kita amalkan, insya-Allah dapat hasil. Kemudian وسميته تعليم المتعلم طريق التعلم وجعلته فصولا. lagi فصل الأول فصل في ماهية العلم والفقه وفضله. kemudian الثاني في النية في حال التعلم. jadi kita baca ni senarai ni, lepas tu kita tahu semua ilmu benda ni kena ada pada diri kita. Barulah kita tahu kita ni termasuk orang yang faham ilmu. Pertama kita kena tahu ilmu tu apa. Ilmu apa? Ada orang dia benda yang bukan ilmu dia panggil ilmu. Dan kelebihan ilmu ni. Kemudian terus laju-laju. فصل في اختيار العلم والأستاذ Kemudian pilih ilmu. Ilmu kena pilih. Faham? Ilmu banyak, masa sedikit. So gunakan masa untuk ilmu yang bermanfaat. Jangan bazirkan masa, tenaga, otak untuk ilmu yang manfaat dia terhad dunia. Rugi. Faham? Guna segala kebijaksanaan untuk ilmu dunia sahaja. Ataupun ilmu agama tapi tak ikut prioriti yang sepatutnya. Oh, dia ni minat betul mantik. Mantik semua. Betul lah mantik kan. Tapi kalau semua otak bagi kat mantik, rugi lah. Faham? Lagi? فصل في تعظيم العلم وأهله. فصل في الجد والمواظبة والهمة. Kan jiddi atau jiddi في الجد والمواظبة والمواظبة والهمة. Jid bersungguh-sungguh. Muwazabah istiqamah, himmah yang tinggi. Kemudian فصل في بداية السبق وترتيبه وقدره. Mula sabak, tertib dia, kadar sabak. Dalam kitab ni sebut para masyayikh suka memulakan sabak hari Rabu. Sekarang ni hari Rabu. Kemudian فصل في التوكل. Tawakul. Orang belajar kena ada tawakal. Faham? Banyak sangat fikir. Yakin dengan belajar Allah bagi rezeki. Kena ada tawakal. Kemudian فصل في وقت التحصيل. waktu, nak belajar pun ada waktu dia. Waktu otak segar, waktu sepatutnya belajar, waktu sepatutnya rehat, semua ada. Okey. فصل في الشفقة والنصيحة. Okey. فصل في الاستفادة. Istifadah. Mengambil peluang, mengambil faedah daripada masa, daripada ustaz, daripada guru, daripada kitab. Kemudian فصل في الورع حال التعلم. فصل فيما يورث الحفظ وفيما يورث apa dia? فيما يورث الحفظ وفيما يورث النسيان. Ini pun kena tahu, pelajar kan. Benda yang menyebabkan lupa, benda yang menyebabkan ingat. So kita baca tajuk ni pun kita tahu benda apa yang kita perlu ada. Seorang pelajar, dia janganlah buat benda yang menyebabkan dia susah nak ingat. Segi makanan ke, segi dosa ke, segi fikir. Sebab benda yang paling perlu ada pada seorang pelajar ni otak. Faham? Modal paling besar. Kalau belajar kat MSN, tahu MSN? Majlis Sukan Negara, otot. Dia perlu otot. Dia perlu otak. Nak lu berlari kaki lah, renang apa. Dia sebab tu dia punya latihan stamina otot. Bagi kuat. Dia nak sukan apa? Tapi belajar ni otak. Faham? Jadi kena tahulah apakah perkara yang menyebabkan hafalan bagus, apakah perkara yang menyebabkan lupa. Elakkan daripada buat. Kita nak guna banyak otak. Kemudian فصل فيما يجلب الرزق وما يمنعه. Dalam kitab ini diajar tentang sumber-sumber rezeki. Sebab antara perkara yang menyebabkan satu orang pelajar tak dapat tawajuh, masalah rezeki. Fikir macam mana. Jadi buatlah satu amal supaya paling kurang adalah makanan dia. Kan? Tapi jangan pula waktu belajar ni bisnes tak jalan ni.
forever. Ada belajar buat forever. Tengah belajar buat forever. Ha? Gatai. Itu namanya gatai tu. Dia bawa dalam diri dia benda yang menyebabkan dia pening kepala. Tak perlu fikir pun ada anak bini nak tanggung pun. Faham? Lepas belajar lah berniaga. Betul tak? Jadi dia pergi buat benda yang menyebabkan dia pening kepala, nak kena fikir benda ni. Tak perlu. Faham? Makan dah cukup. Jadi buat amal-amal yang mana Allah mudahkan. Buat daripada sekarang kan. Siapa itu? Belajar, sepatutnya orang yang belajar agama ni dia perlu ada amal untuk rezeki. Faham? Amal. Dia ajar dalam kitab ni. Amal yang dia tahu dalam kitab ni sebut apakah perkara yang menyebabkan jadi fakir. Apakah perkara yang menyebabkan tarik rezeki. Bukan sebab kita nak jadi kaya, bukan. Supaya orang yang belajar agama dia jangan bergantung dengan orang lain. Faham? Sibuk nak pergi bergantung orang lain. So bila kita bergantung dengan orang lain, kita terpaksa jadi hamba orang tu. Faham tak? Jadi kita perlu ada satu amal. Sama ada amal tu datangkan sifat qanaah dalam diri kita. Faham? Walaupun dia tak cukup lah, tapi dia qanaah, dia memang tak. Ataupun Allah Ta'ala memang bagi rezeki pada dia. So amal tu sepatutnya dibuat dari sekarang. Sekarang buat istiqamah. Istiqamah kan? Jadi jangan sampai maknanya dia akan berlaku macam ni dua perkara. Sama ada kerana dia tidak cukup dalam kehidupan dia. Sebenarnya tak cukup tu muncul dari hati lah. Maka dia tinggalkan ilmu. Maksudnya dia habis belajar tapi dia tinggalkan duduk dalam madrasah, duduk dalam dunia ilmu, dia tinggalkan terus. Sebab nak dapat dunia ni, rugilah kan. Ataupun dia gunakan ilmu dia untuk dunia. Sama ada dulu kan. So dengan amal ni dia ajar dalam kitab ni apa amal supaya kita ni tak ada sibuk sangat waktu belajar khususnya dan lepas belajar. Jadi buatlah sikit-sikit. Okey. Wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Wa ma taufiqi illa billah. Bahkan dalam kitab ni pun dia ajar perkara-perkara yang menjaga kesihatan. Jadi seorang pelajar pun dia kena jaga kesihatan dia. Jaga kesihatan. Sebab kesihatan otak, kesihatan tubuh. Kalau otak bagus, tubuh tak sihat, tak boleh belajar kan. Betul tak? Jadi bila kita tengok tajuk ni, secara umumnya kita dah nampak apa perkara yang sepatutnya kita jaga semasa belajar ni untuk kita dapatkan hasil. Faham? So kalau kita buat, wallahu a'lam.